Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis yang dimuliakan, Ustaz-Ustaz, Tuan Guru, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya bersyukur kerana saya dapat bersama dengan tuan-tuan pada malam ini untuk kali kedua. Mudah-mudahan tuan-tuan tak jemulah, kan. Dulu saya datang bulan apa? Tahun bila? Tahun lepas. Bulan 5 ada. Lebih kurang rasa macam baru, kan? Baik, hari ni kita nak bincang satu benda yang penting, iaitulah siapa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana hari ni ramai orang mendabik dada kononnya dialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tak kurang juga ada pihak yang dizalimi, yang mana dia dilarang untuk bercakap dan dilarang untuk mengajar dan berdakwah atas alasan dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seolah-olah macam Ahlus Sunnah wal Jamaah ni terlalu sempit. Seolah-olah macam Ahlus Sunnah wal Jamaah ni mesti selari dengan amalan Melayu. Hari ni kita nak tengok dari sudut pandangan ulama-ulama Islam apabila mereka bercerita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila kita bercerita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh lari daripada dua hadis yang utama, yang mana saya yakin tuan-tuan pernah dengar hadis ni. Hadis yang pertama dalam siri jelajah saya ke Kelantan yang lepas saya dah baca dah. Hadis Irbad ibn Sariyah, riwayat Abu Dawud, yang mana dia sebut, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin, thumma aqbala alaina, fawa'adhana maw'idhatan dharafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله وعليكم السمع والطاعة فإنه من يعش ولو عبد وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة." Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ni hadis yang pertama. Bila nak bincang masalah Ahlus Sunnah ni siapa, kena tengok hadis ni. Kena tengok hadis ni dulu. Kerana Nabi Irbad bersebut, satu hari Nabi salat dengan kami jadi imam. Habis salat, thumma aqbala alaina. Kemudian Nabi pusing memandang kami, fa wa'adhana mau'izah. Nabi memberikan kami satu peringatan, satu tazkirah. Yang mana tazkirah itu zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Yang mana tazkirah itu bila siapa yang dengar, mata dia akan berair. Kerana satu peringatan yang memberikan kita katakan keinsafan, ketakutan. Mata jadi menangis.
bercucuran air mata. Wa wajilat minhal qulub, dan jiwa rasa gentar. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, seolah-olah tazkirah yang kau beri ni, seolah-olah peringatan yang kau beri ni, peringatan orang yang nak meninggalkan kami. Seolah-olah kau ni dah lama, tak lama dah dengan kami ni. Fama ta'hadu ilaina, berikanlah kami sedikit perjanjian, berikanlah kami sedikit pedoman supaya kami boleh pegang. Kalau engkau dah tak ada, nanti kami boleh pegang nasihat ni. Nabi kata, usikum bitaqwallah. Aku berpesan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Wa alaikumus sam'u wat ta'ah, dan kamu kena dengar dan taat. Wa in abdan habasyian, kamu kena taat dan dengar kepada pemimpin kamu, walaupun pemimpin kamu itu adalah seorang hamba yang habsyi, hamba hitam. Dengar dan taat. Hak ni nanti saya urai. Fa'innahu may ya'ish minkum. Nabi sebut, Nabi kata, sesungguhnya sesiapa yang hidup lama selepas daripada aku wafat. Fa'innahu may ya'ish minkum ba'di. Siapa yang hidup selepas aku wafat nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perbezaan, perselisihan yang banyak. Maka Nabi sebut, fa'alaikum bisunnati, kamu kena pegang sunnah aku. Maksud dia apa? Maksud dia, bila orang dah berbeza pendapat, Nabi kata kamu kena jadi ahlu sunnah dengan memegang sunnah Nabi. Kalau dalam masalah tu tak ada sunnah Nabi, Nabi kata wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalau dalam masalah tu tak ada sunnah, zaman Nabi tak pernah berlaku peristiwa tu, tiba-tiba muncul dalam kehidupan kita, pertama, selepas tak ada sunnah Nabi, kena pegang sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Bukan pegang literal, tak. Kerana sahabat khulafa ni pun berbeza pendapat. Tapi pegang metodologi, pegang cara bagaimana mereka berinteraksi dengan agama, pegang cara mereka beragama. Apa yang dikatakan sebagai ahli sunnah, Al-Imam Al-Barbahari menyebut, dia kata, apabila dikatakan fulan sahibu sunnah, apabila dikatakan seorang fulan itu sahibu sunnah, ahlu sunnah, maksud dia apa? Man ijtama'at fihi khisalus sunnati kulliha. Orang yang ada dalam jiwa dia sunnah. Orang yang ada dalam jiwa dia proses menghormati sunnah, jaga sunnah, maka baru dia layak digelar sebagai ahlu sunnah. Adakah layak kita digelar ahlu sunnah bila mana orang membaca sunnah pada kita, kita marah, bahkan kita rasa benci dengan sunnah? Kadang-kadang orang baca, orang tak serang kita pun, tapi kita rasa diserang. Ada tak orang jenis macam ni? Ada. Kita baca sunnah, kita baca Sahih Bukhari, tiba-tiba dia rasa diserang dengan hadis tu. Dia kata, tak boleh ustaz ni, tak boleh. Sebab menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat dan menyanggahi pegangan ahlu sunnah. Ahlu sunnah mana? Saya baca hadis daripada Al-Imamul Bukhari. Tapi tak boleh lah ustaz. Kalau ustaz baca hadis ni, nanti masyarakat pecah belah. Nabi kan dulu, dia tak roboh, dia tak jadi robohkan Kaabah sebab nak jaga
masyarakat dia. Maka kita tak boleh lah ustaz, bila baca hadis masyarakat jadi pening dan berpecah belah. Ini alasan biasa. Betul? Tuan-tuan, tuan-tuan cuba bagi tahu kat saya, di mana ada proses dakwah yang lepas dakwah berjalan masyarakat tak pecah belah? Cuba tuan-tuan cerita. Negara mana? Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ahli kitab tidak berpecah belah sehingga datang kepada mereka kebenaran. Ahli kitab tidak berpecah belah sehingga datang kepada mereka ilmu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidak berpecah belah ahli kitab sehingga datang kepada mereka kebenaran. Saya tak nafi Nabi tak jadi roboh Kaabah tu. Kaabah yang ada sekarang ni bukan dibina di atas binaan Nabi Allah Ibrahim. Kerana zaman Nabi Allah Ibrahim, Hijr Ismail tu ada dinding. Masuk zaman Nabi ni, dia masa Nabi sebelum jadi Nabi kan Kaabah tu roboh. Nak bina semula dia orang kutip derma tapi tak cukup duit nak bina penuh. Maka tak dinding bahagian Hijr Ismail tu tak dapat dibina. Mereka bina petak. Tapi nak menunjukkan Hijr Ismail tu sebahagian daripada Kaabah, mereka bina sebahagian saja, tak ada dinding. Asalnya dah zaman Nabi Ibrahim ada dinding. Maksudnya Kaabah ni di kawasan Hijr Ismail tu dia melengkung dinding dia tak ada segi. Nabi tak jadi robohkan untuk bina semula kerana Nabi bukan bimbang masyarakat jadi pecah belah. Kerana masa Nabi mulakan dakwah di Mekah, masyarakat pecah belah dah. Sebelum Nabi mula dakwah, masyarakat tak pecah belah. Kalau kita nak guna alasan tu, maka Nabi tak jadi dakwah. Sekali aku dakwah lagi, orang jadi pecah belah, biar je lah duduk bawah Abu Jahal, KF1 padu. Nabi tak jadi robohkan tu bukan sebab tak nak orang pecah belah. Nabi tak jadi roboh sebab nak jaga akidah orang Islam, takut orang Islam jadi murtad. Maka kita kena nilai balik. Kena tengok balik. Alasan kita tu betul ke tak betul? Dan kita kadang-kadang salah terjemah. Bila orang berbeza pendapat, bukan makna orang pecah belah, beza pendapat. Dan mana ada dalam dunia ni orang tak ada beza pendapat langsung. Masalah ijma' pun kata At-Tabari, tak ada berlaku ijma' ulama' melainkan pada perkara-perkara yang terang ada Quran dan Sunnah. Yang jelas dalam Quran dan Sunnah, yang jelas baru ada ijma'. Kalau tak ada ijma'. Kerana ulama' berbeza pendapat. Maka sebab itu, kalau kita kata kita ahlu sunnah, Nabi pesan, ahlu sunnah ni apa? Ahlu sunnah ni orang yang berpegang dengan sunnah. Orang yang berpegang dengan sunnah Nabi, walaupun sunnah tu dia baru dapat, dia baru tahu, dia pegang. Ini yang dilakukan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nanti saya hurai ciri-ciri ahli sunnah. Pertama saya nak sebut dulu, kenapa kita sebut perkataan ahli sunnah? Kerana ahli sunnah ini mereka mencari sunnah, mereka berpegang dengan sunnah. Tak ada sunnah Nabi, mereka akan pegang sunnah khulafa ar-rasyidin. Kemudian kita ada satu lagi istilah yang dipanggil sebagai al-jamaah. Bila sebut ahlu sunnah, dia akan kapit dengan ahlu sunnati wal jamaah. Jamaah ni jamaah apa? Daripada mana datang perkataan jamaah ni? Perkataan jamaah ni dia datang dalam hadis yang masyhur riwayat Huzaifah ibnul Yaman. Yang mana Huzaifah ibnul Yaman dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia bertanya Nabi, dia kata,
kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Manusia biasa bertanya Nabi tentang perkara yang baik, tetapi aku sentiasa bertanya Nabi tentang perkara yang jahat, kerana aku bimbang jahat itu akan menimpa aku. Faqultu ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Qala na'am. Dia kata, ya Rasulullah, dulu sebelum kami masuk Islam, kami berada di zaman jahiliyah dan kejahatan. Kemudian Allah memberikan kami dengan Islam. Engkau bawa Islam untuk kami. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Selepas daripada kebaikan yang kami terima ni, akan datang tak keburukan? Qala na'am. Nabi kata, ya, akan datang keburukan. Fahal ba'da hadzal syarr min khair? Selepas daripada keburukan itu akan datang tak kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhan. Ya, akan datang kebaikan selepas keburukan itu. Tetapi kebaikan yang datang itu ia keruh. Ia tidak bersih. Maka Huzaifah tanya, "Wa ma dakhanuhu ya Rasulullah?" Apa kekeruhan itu ya Rasulullah? Qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Nabi kata akan muncul satu kaum yang Muslim, yastannuna bighairi sunnati, tetapi mereka tidak mengamalkan sunnah aku. Wa yahduna bighairi hadi, dan mereka mencari petunjuk selain daripada petunjuk aku. Maka Nabi mengisyaratkan, kalau satu orang yang beriman mencari petunjuk selain daripada petunjuk Nabi, mencari sunnah selain daripada sunnah Nabi, kebaikan yang ada hanyalah pada akidah dia, tapi pada amalan dia tidak ada kebaikan. Kerana ahlu sunnah, saya baca hadis tadi, ahlu sunnah adalah golongan yang sangat-sangat cinta kepada sunnah, walaupun sunnah tu kecil. Walaupun sunnah tu kecil je, tapi bila mana ia sahih, maka kalau dia ahli sunnah, dia akan rasa syukur kerana dia bertemu dengan satu sunnah sebelum dia meninggal dunia. Tuan-tuan, Ibnu Hibban dalam kitab dia Rawdatul Unqala wa Nuzhatul Fudala, dia tulis satu kitab. Dia bawa satu riwayat daripada Ibnu Umar. Nabi pesan pada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hiduplah kamu dalam dunia ni seolah-olah kamu gharib, kamu asing, aw abiru sabil, ataupun lebih baik kamu kena jadi macam orang yang transit, orang yang berhenti sekejap, musafir berhenti satu tempat nak cari bekalan, lepas tu sambung balik perjalanan. Hadis ni Ibnu Hibban riwayat daripada jalan A'mash, daripada Mujahid. Daripada Ibnu Umar. Lepas dia riwayat hadis ni, dia riwayat daripada jalan A'mash ni dengan lafaz an, daripada. Kan biasa kita dengar hadis an Abi Hurairah kan. Jadi hadis ni Ibnu Hibban dia tak pernah jumpa A'mash. Dia ambil hadis ni daripada guru dia, yang mana guru dia ambil daripada guru dia, ambil daripada A'mash. A'mash sebut an Mujahid, daripada Mujahid. Dan A'mash ni dia ada satu masalah. Dia imam besar, tapi dia ada satu masalah. Riwayat A'mash ni ada masalah. Apa masalah dia? Masalah dia ni mudallis.
Apa pula mudallis ni? Mudallis ni orang yang menyembunyikan perawi. Katalah tuan-tuan duduk dalam kuliah ni, kita bayangkan, kita imagine kan, kita sedang berada di majlis membaca hadis. Maka tuan-tuan dengar hadis daripada saya baca hadis yang saya dapat daripada guru saya. Maka dalam ramai-ramai yang dengar hadis daripada saya ni, tuan-tuan bila balik nanti tuan-tuan boleh riwayat hadis ni daripada saya, daripada guru saya sampai ke Nabi lah. Itu proses nak dengar hadis zaman dulu. Maka setiap anak murid ni dia orang akan dengar daripada saya, guru lah. Saya pun baca. Dalam ramai-ramai yang dengar ni ada seorang tertidur. Ada seorang tertidur. Dan kawan duduk sebelah, dia tengok, tidur siap berdengkur. Maka masa dia tidur tu, dia terlepas 10 hadis. Syekh baca 20 hadis, dia terlepas 10 kerana dia tertidur. Anak murid sebelah tengok, tidur kawan ni. Dia pun tengoklah 10, dia tak dengar. Bila dia bangkit, dia kata, habis dah kelas? Habis dah. Berapa Syekh baca? 20 hadis. Alamak, saya terlepas 10. Tertidur pula. Han dapat hadis tu? Dapat. Baca kat aku. Maka kawan dia pun baca kat dia. Bila kawan dia baca kat dia, masa dia nak riwayat pada anak murid, dia kena riwayat daripada guru dia ke pada kawan dia? Daripada kawan dia kan? Daripada kawan dia, daripada guru dia. Sebab dia tak dengar pada guru dia langsung. Sebab 10 hadis tu dia tidur. Dia tak dengar guru dia sebut. Tapi dia ni tengok kawan dia, dia kata, kalau aku riwayat daripada kawan aku ni nampak macam lekeh lah pula. Sebab dia ni muda lagi pada aku. Sekali orang kata macam mana ambil ilmu pada orang muda. Maka dia sembunyikan kawan dia. Dia tak sebut, masa dia riwayat dia sebut saya. Sedangkan dia tak dengar langsung daripada saya. Dia tak guna perkataan saya dengar, dia cuma guna perkataan daripada. Kerana dia tak dengar langsung. Dia tak tipu, memang hadis itu daripada saya. Tapi dia tak dengar saya, dia tak kata saya mendengar. Ini perbuatan ni digelar sebagai tadlis. Orang yang melakukan kerja ni dipanggil mudallis. Mudallis, riwayat dia tidak diterima kalau dia menggunakan lafaz an. Kita kena cari untuk hadis tu, kalau dia guna perkataan an, kita kena cari dalam kitab hadis lain. Ada tak dalam mana-mana riwayat yang sama dia sebut saya dengar? Kalau dia sebut saya dengar, baru kita terima. Maksud dia tak tidurlah. Maka Ibnu Hibban dia riwayat hadis ni daripada jalan A'mash, daripada Mujahid, daripada Ibnu Umar menggunakan lafaz an. Ibnu Hibban dia sebut lepas dia riwayat hadis ni, dia kata, laqad makathtu burhatan min ad-dahr wa dhanantu anna al-A'mash lam yasma' al-hadis illa min Lais bin Abi Sulaim fadallasah. Dulu aku ingat hadis ni tak sahih. Dulu aku ingat hadis ni tak sahih. Aku sangka A'mash dengar hadis ni daripada Lais bin Abi Sulaim. Lais ni daif. Dia dengar, bukan dengar daripada Mujahid, dia dengar daripada Lais. Lepas tu dia sembunyikan nama Lais, terus pada Mujahid. Sehinggalah aku dapati Ali ibn al-Madini meriwayatkan hadis ni dan dia menyebut akhbarana Mujahid. Mujahid telah mengkhabarkan kepada kami. Maka aku bermula daripada waktu tu aku tahu hadis ini tidak menjadi masalah. Hadis ini sahih. Dia terus tarik balik pandangan dia. Ni Imam Ahlu Sunnah. Ni Imam Ahlu Sunnah. Dulu dia pernah keluar pandangan dhaif. Bila datang bukti ia sahih, dia terus tarik balik pandangan dia. Demikian juga Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, ketika mana dia pernah mentaifkan dan menghukum mungkar satu hadis.
Tiba-tiba datang satu sanad yang lain. Dia kata, aku tarik balik. Dulu aku pernah kata sanad ini mungkar, hadis ini mungkar. Tapi bila datang satu lagi sanad, dia kata sahih. Ni imam ahli sunnah. Maka kita kena tengok dan nilai. Bila datang satu sunnah dekat kita, dulu kita pernah bagi fatwa yang lain. Datang satu sunnah yang sahih, orang bagi tahu kat kita. Kita nak berubah ke tidak? Kalau kita tak nak berubah, kita tak mau pakai sunnah tu, kita sembunyikan sunnah tu, maka cek balik, aku ni ahli sunnah ke tak? Kerana ahli sunnah, dia berpegang dengan sunnah. Maka sebab tu Nabi sebut dalam hadis ni, selepas daripada keburukan yang datang, akan datang kebaikan. Tapi kebaikan tu tak jernih, kebaikan tu tak bersih. Apa yang ada? Yang ada cuma orang itu mengaku beriman dan Muslim, tetapi mereka tidak berpegang dengan sunnah yang sebaiknya. Nabi bagi pesan supaya kita bersihkan diri, tuan-tuan. Kita berpegang dengan sunnah. Apa orang nak kata-katalah, yang penting aku dapat sunnah. Yang penting aku mempertahankan sunnah. Yang penting aku dapat sebarkan sunnah. Lepas tu dia tanya lagi, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Selepas daripada kebaikan itu akan datang tak keburukan? Nabi kata, na'am. Nabi kata, ya. Du'atun ila abwabi jahannam faman ajabahum fiha faman ajabahum ilaiha qadhafuhum fiha. Ya, akan muncul pendakwah-pendakwah yang menyeru manusia ke arah neraka jahannam. Tuan-tuan, kalau kita baca hadis ni, nampak macam dahsyat perkataan tu. Nabi gunakan pendakwah. Biasanya pendakwah ni ajak orang ke arah kebaikan. Tapi Nabi sebut dalam ni, du'atun ila abwabi jahannam. Pendakwah-pendakwah yang ajak manusia masuk ke neraka jahannam. Nampak macam pendakwah, tapi bukan ajak orang buat baik. Bukan ajak orang ke arah sunnah. Ajak orang ke arah jahannam. Faman ajabahum ilaiha qazafuhum fiha. Sesiapa yang sahut seruan mereka, mereka akan ambil campak masuk dalam jahannam. Sifhum lana ya Rasulullah. Huzaifah takut. Huzaifah kata, sifatkan kami ya Rasulullah. Siapa mereka ni? Nampak macam dahsyat, supaya kami kenal. Nabi cuma bagi sikit. Nabi kata, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka satu kulit dengan kita dan bercakap dengan bahasa kita. Maksud dia, tak jauh dengan kita lah. Tuan-tuan, minta jauh. Kita seru orang ni, minta-minta kita seru orang ke arah sunnah, bukan seru orang ke arah jahannam. Saya nak bagi kaedah kat tuan-tuan. Satu orang datang mengajar, bila disebut qala Allah wa qala Rasul, itu bukti dia menyeru ke arah sunnah. Kalau datang dia maki hamun orang, yang ni ciri-ciri ke arah jahannam tu ada. Maka Huzaifah dengar perkataan Nabi ni. Huzaifah kata, fama ta'muruni in adrakani dhalik. Kalau aku hidup di zaman ni, apa yang kau perintahkan aku? Nabi sebut, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu kena bersama dengan jamaah muslimin, dan kamu kena bersama dengan imam-imam mereka, dengan imam mereka. Jamaah muslimin dan imam mereka. Huzaifah tanya lagi, fa in lam takun hunaka jamaah wala imam. Kalau tak ada jemaah dengan tak ada imam, macam mana? Fa'tazil tilkal firaq kullaha. Tinggalkan semua kumpulan-kumpulan tu. Kalau tak ada jemaah muslimin, tak ada imam muslimin, tinggalkan semua kumpulan itu.
fa'tazil tilkal firaq kullaha, tinggalkan semua. Walau an ta'udda ala asli syajarah hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Walaupun kau terpaksa gigit akar pokok sehingga datang kepada kamu kematian, kamu kena kekal gigit akar pokok tu, jangan berganjak. Maka di sini timbul perkataan jamaah. Maka ulama berbincang, apa yang dimaksudkan dengan jama'atul muslimin? Al-Imam Syatibi dalam kitab dia Al-I'tisam, dia memberikan pelbagai tafsiran ulama dalam memaknakan jamaah muslimin. Kerana kita nak bincang Ahlussunnah wal Jamaah, kena faham dulu jamaah muslimin ni apa dia. Kerana Ahlussunnah orang yang berpegang dengan sunnah, orang yang sayang sunnah, orang yang bela sunnah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya ahlul jamaah, orang yang bersama dengan jamaah, orang yang bersama dengan jama'atul muslimin dan beriltizam dengan jamaah muslimin. Maka siapa dia jamaah muslimin ni? Al-Imam Syatibi dia bawa berbagai tafsiran. Tafsiran yang pertama ialah tafsiran yang mengatakan jamaah muslimin ni, mereka mengatakan as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam. Tafsiran ni datang daripada Abu Mas'ud Al-Ansari. Apa maksud as-sawadul a'zam? Golongan majoriti. Maka orang pun dia salah faham. Dia kata macam mana pun kita kena tengok yang majoriti lah. Oleh kerana majoritinya yang ni, maka yang ni yang betul. Tak, bila kita sebut majoriti, bukan majoriti zaman ni. Bukan majoriti zaman ni. Majoriti zaman sahabat dan salaf. Yang mana Nabi didik golongan sahabat ni dengan sebaik-baik didikan, maka majoriti sahabat, majoriti umat Islam di zaman tu berada di atas kebenaran. Mereka lah al-jamaah. Itu yang dimaksudkan dengan as-sawadul a'zam. Majoriti bukan setiap masa benar. Zaman salaf, ya mereka benar. Tapi zaman ni tak boleh lah. Kerana kalau nak kira zaman ni, kau nak kira lah, susah juga. Sebab orang buat haji kat Mekah dengan orang yang pergi Karbala hari 10 Muharram, yang buat apa ni ziarah di Karbala tu ramai lagi. Kalau ikut main majoriti, nampak macam dia betul lagi kan? Oh jenuh. Dan Nabi pun memberikan isyarat. Nabi memberikan isyarat yang mana akhir zaman nanti Islam akan kembali asing. Islam akan kembali asing. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariba. Islam bermula asing dan akan pusing kembali. Dia akan pusing menjadi asing. Walaupun Islam pernah menang, pernah menjadi majoriti, pernah menjadi dominan, tetapi di akhir zaman, dekat-dekat nak kiamat, Islam akan menjadi asing. Bahkan di zaman Sufyan Al-Thawri, dia pernah menyebut, dia kata, kalau kamu jumpa ahlu sunnah di mana-mana, sampaikan kepada mereka salam aku. Kerana mereka pada hari ini sedikit. Sufyan Al-Thawri. Zaman Sufyan. Apatah lagi zaman ni. Maka Abu Mas'ud Al-Ansari kata, sawadul a'zam zaman dia. Majoriti zaman sahabat. Tafsiran yang kedua, mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan talzam jama'atul muslimin, kamu kena beriltizam dengan jamaah muslimin, jama'atul sahabah. Sebenarnya tak ada beza dengan yang pertama dengan kedua ni. Kumpulan sahabat Nabi, kerana sahabat Nabi ni adalah orang yang dididik oleh Nabi SAW. Maka cara mereka beragama itu cara beragama yang terbaik. Kena tengok macam mana cara mereka beragama. Cara sahabat beragama, mereka bukan suka-suka mereka asal baik, apa salahnya. Tak. Itu bukan metodologi sahabat. Metodologi sahabat, apa saja yang Nabi tak buat, mereka akan tahan
sehingga mereka nampak alasan yang kukuh untuk dilakukan. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika mana dipropos ataupun dicadangkan oleh Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Apa jawapan Abu Bakar? Kaifa af'al syai'an lam yaf'alhu Rasulullah? Macam mana aku nak buat satu benda yang Nabi tak pernah buat? Ini metodologi mereka. Bukan main senang-senang buat. Sehingga Umar kata apa? Hadza insya-Allah khair. Ini sangat-sangat baik. Umar yakinkan dia, ada keperluan yang tak ada pada zaman Nabi, tetapi zaman kita perlu untuk dikumpulkan Quran dalam satu mushaf. Zaman Nabi tak perlu. Keperluan itu tidak begitu mendesak. Kerana Quran masih turun. Maka Abu Bakar baru nampak, oh ada keperluan. Zaman Nabi tak ada lagi. Maka baru dia setuju. Ini pegangan sahabat. Maka kita kena ikut macam mana cara sahabat beragama. Itu tafsiran nombor 2. Tafsiran nombor 3 ialah tafsiran yang mengatakan jamaah ini adalah ulama-ulama mujtahidin. Yang mana semua ulama-ulama mujtahidin ini, mereka bersama ataupun mereka mengambil agama daripada kalangan sahabat. Sebab itu Abul Muzaffar As-Sam'ani, seorang ulama besar, ulama usul fiqh, usuli, dia mengatakan, dia kata Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kebenaran dan akidah yang sahih itu melainkan ia berada di golongan ahlul hadis wal athar. Aballahu ay yakuna al-haq wal aqidatu sahihah illa ma'a ashabil hadis, ma'a ahlil hadis wal athar. Allah sekali-kali tidak akan jadikan kebenaran dan akidah yang sahih melainkan akidah yang sahih dan kebenaran itu berada di kalangan ahli hadis dan athar. Pasal apa? Li'annahum akhadhu dinahum qarnan min salaf. Mereka mengambil agama mereka daripada kurun yang berlalu, daripada golongan salaf. Cuma kena tengok balik lah. Bila kita kata ulama mujtahidin, maksud dia hari ini mazhab yang kekal adalah 4 dalam fiqh. Kita ada Maliki, kita ada Hanafi, kita ada Syafi'i dan kita ada Hanbali. Kita jangan hanya slogan, 4 mazhab diterima. Bila orang mengajar 4 mazhab, tak boleh ni mengelirukan masyarakat. Tadi kata okey. Saya mengajar dekat Kuala Lumpur Al-Fiqhul Manhaji ala al-madhhab Syafi'i. Ada seorang sahabat-sahabat punya ikut. Dalam kuliah tu saya mengajar 4 mazhab. Saya bagi perbandingan mazhab. Kita bagi perbandingan mazhab, kita sebut mazhab yang berbeza-beza. Bukan kita nak suruh orang tidak bermazhab, tak. Bukan kita nak suruh orang benci mazhab, tak. Kita bagi mazhab yang berbeza-beza supaya masyarakat kita terdedah dengan perbezaan pandangan. Dan bila dia tengok satu orang beramal dengan satu amalan yang sedikit berbeza dengan amalan dia, dia tak kata orang tu bukan ahli sunnah. Dia kata, oh ini perbezaan pandangan. Yang mana ahli sunnah iktiraf benda ni. Dia solat, dia tengok orang sebelah dia ambil wuduk. Kan, orang sebelah dia ambil wuduk, tiba-tiba sapu atas tokin. Dia tak katalah ini bercanggah dengan nasi wajar Malaysia. Dia tahu perbahasan tu perbahasan fiqh. Yang mana sebahagian mazhab membenarkan. Maka kita mengajar 4 mazhab supaya orang terdedah. Seperti mana kata Sufyan Ats-Tsauri kan? Dia kata idza ra'aita rajulan ya'malu 'amalan mimma ikhtulifa fihi bainal ulama wa anta tara ghairahu fala tunkirhu. Apabila kamu melihat satu orang lelaki beramal dengan satu amalan yang mana ulama berbeza pendapat tentangnya, sedangkan kau memilih pendapat yang berbeza daripada amalan yang dia buat, fala tunkirhu, jangan kau ingkari dia, jangan bantah dia, kerana masalah ni masalah khilafiyah. Masalah ni masalah ijtihad. Maka sebab itu kita tak bantah kalau orang salat
Jadi imam kita dia baca bismillah kuat kerana dia memegang mazhab Syafi'i. Dan orang yang berpegang pada mazhab Syafi'i, bila orang salat menjadi imam pada dia, dia tak kuatkan bismillah, dia sirkan bismillah, dia senyapkan bismillah, tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin, kita tak bantah kerana kita tahu masalah ni masalah ijtihad yang mana hadisnya berbeza-beza dalam bab ni. Barulah dikatakan sebagai ahlu sunnah. Yang mana ahlu sunnah ini seperti mana kata Al-Imam As-Sabuni, mereka berkasih sayang sesama ahlu sunnah. Yatahabbuna fid din, mereka dalam bab agama mereka berkasih sayang sesama mereka. Tapi kita ni dalam masalah-masalah khilafiyah, dalam masalah-masalah ijtihad, kita begitu keras. Seolah-olah macam tidak ada ruang melainkan hanyalah mazhab kita. Maka bila kita tengok orang beramal dengan amalan yang sedikit berbeza, kita kata, ui sesat ni, terkeluar daripada ahli sunnah ni. Kembalilah kepada ahli sunnah yang sebenar, isilah borang ni. Sejak bila pula nak masuk ahli sunnah kena ada borang? Tuan-tuan, siapa presiden ahli sunnah wal jamaah? Siapa tuan-tuan? Ha? Tuan-tuan, presiden ahli sunnah Nabi ya? Kena betul balik tuan. Presiden ahli sunnah wal jamaah Nabi ya? Sebab Nabi lah pemunya sunnah, dia lah ketua. Itu tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang keempat, mereka mengatakan jamaah ialah ijma'. Kerana ada hadis, walaupun dipertikaikan oleh ulama sanad dia, yang Nabi kata lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umat aku tidak berpakat dalam perkara yang sesat. Apabila ulama mujtahid telah berijma', kita tak boleh keluar daripada tu. Pun tak lari jauh juga daripada jamaah sahabat. Tafsiran yang terakhir, yang mana saya setuju dengan tafsiran ni, bila disebut ahlu sunnah wal jamaah, jamaah tu siapa? Jamaah tu ialah tadi ahlu sunnah yang berpegang dengan sunnah apabila mereka berpakat memilih seorang imam, memilih seorang pemimpin, yang mana pemimpin itu telah disepakati oleh umat untuk dilantik sebagai pemimpin. Mereka duduk di bawah pemerintahan pemimpin tu, maka mereka tidak mengangkat senjata lawan pemerintah yang telah dipilih, maka mereka dianggap sebagai jamaah. Siapa dia? Ahlu sunnah yang telah berpakat nak lantik seorang pemimpin, dan mereka duduk di bawah pimpinan itu, mereka tak angkat senjata lawan pemimpin tu, maka mereka digelar sebagai jamaatul muslimin. Itu yang digelar sebagai jamaatul muslimin. Dan saya setuju, inilah pendapat Al-Imam At-Tabari, dan demikian juga yang disebut oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab dia At-Tamhid. Demikian juga yang dipersetujui oleh Al-Baydawi. Dan pendapat ni juga pendapat yang mana Ibn Hajar cenderung kepadanya. Maka kalau kita tengok dalam negara kita ni, kita ahli sunnah semua kan? Ada syiah sini? Tak ada kan? Kita ahli sunnah semua. Kita duduk di bawah satu pemerintahan. Kalau federal, persekutuan tu yang di-Pertuan Agong lah. Kalau negeri ni, sultan lah. Maka kita dah pakat nak duduk di bawah pemerintahan sultan negeri ini, maka kita dilarang untuk angkat senjata lawan sultan. Sebab tu sultan, tauliah semua datang daripada dia. Kita nak kahwin wali hakim sultan, kan? Kalau yang tak ada sultan agung lah. Maka itu dipanggil sebagai imam. Ahli sunnah tak bagi kita lawan, angkat senjata menentang dia, kerana keburukan lebih besar daripada kebaikan. Kalau dia tak bagus pun, kita kena nasihat dia. Kita kena tahu makna jamaah ni tuan-tuan, supaya kita betul-betul jelas dengan perkataan ni, supaya orang tak salah guna.
Saya bimbang kalau perkataan ni disalahguna, kita letak bukan pada tempat, bahaya. Kerana ada sebahagian orang kadang-kadang dia claim kumpulan dia jemaah muslimin. Maka mana-mana orang yang tak bersama dengan kumpulan dia, dia kata terkeluar daripada jemaah muslimin. Ini sangat bahaya. Kumpulan-kumpulan tertentu dia tak boleh claim. Kerana kita kata ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Kalau kat Malaysia ni, kita lah yang duduk bawah sultan. Kalau dia nak tubuh satu kumpulan, dia nak perjuang Islam, dia jemaah Islamiah, jemaah Islam. Tapi nak claim dia jemaah muslimin, tak boleh. Kenapa tak boleh? Apa salahnya saya nak namakan diri saya jemaah muslimin? Tak boleh. Kerana jemaah muslimin ni dia ada hak yang Nabi bagi kat dia khas. Apa dia? Siapa yang keluar daripada kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah, duduk di bawah pemerintahan Islam, di bawah pemerintahan pemimpin Islam, kalau siapa keluar, Nabi sebut dalam beberapa hadis, Nabi kata, man faraqal jamaah qida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqih. Sesiapa yang berkeluar daripada jemaah muslimin walaupun sejengkal, maka dia seolah-olah telah menanggalkan kalungan Islam daripada tengkuk dia. So kalau kita nak claim kumpulan kita lah jemaah muslimin, siapa keluar, maka kita akan kata siapa keluar daripada kumpulan kita seolah-olah telah sesat. Bahkan ada satu hadis Nabi sebut, man faraqal jamaah fa innahu man faraqal jamaah shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Sesiapa yang keluar daripada jemaah walaupun satu jengkal, jemaah muslimin, walaupun satu jengkal, dia mati, dia tak mati melainkan mati jahiliyah. So kalau kita claim kumpulan kita, satgi kita akan menyesatkan orang tanpa sebab. Bukan tu je, bahkan kita boleh kata halal darah. Ini sangat bahaya. Apa Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim? Nabi kata, man atakum wa amrukum jami' yuridu an yufarriqa jama'atakum wa yashqa 'asakum faqtuluh. Man atakum wa amrukum jami' ala rajulin wahid yuridu an yufarriqa jama'atakum wa yashqa 'asakum faqtuluh. Nabi kata, sesiapa yang datang kepada kamu sedangkan urusan kamu jami', urusan kamu itu berpakat melantik seorang pimpinan dan pemimpin, tiba-tiba dia datang, dia nak pecah belahkan jamaah kamu, dia nak musnahkan tonggak kamu, maka kamu boleh bunuh dia. So kalau kita salah tafsir, satgi kita kata orang yang keluar pada kumpulan kita boleh bunuh. Sedangkan tafsiran itu tafsiran yang salah. Tafsiran itu tafsiran yang sangat-sangat bahaya. So kita kata, bila disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah tu apa dia? Ahlu sunnah wal jamaah ialah ahli yang sangat-sangat cintakan sunnah, yang mengamalkan sunnah, yang membela sunnah, yang menyampaikan sunnah. Dan al-jamaah yang duduk di bawah satu pemerintahan orang Islam yang telah disepakati, mereka tidak mengangkat senjata melawan pemerintah ini. Kenapa tak boleh angkat senjata? Kerana Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Tak puas hati, nasihat. Tak puas hati, gunakan saluran undi. Itu saluran yang ada. Saluran undang-undang. Nak angkat senjata, tak boleh. Ini metodologi ahli sunnah. Kalau kita benarkan satgi, dia menjadi syiar kepada khawarij, yang membenarkan kita lawan pemerintah angkat senjata. Yang ni syiar khawarij. Ya, syiar khawarij. Baik. Bila kita sebut tentang ciri-ciri ahli sunnah, sikit lagi. InsyaAllah. InsyaAllah rupanya. Baru separuh kan? Apa ciri-ciri ahli sunnah? Ciri-ciri ahli sunnah yang pertama, apa saja masalah, kita kena kembali kepada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila kamu berselisih pendapat dalam satu perkara, kembalikan ia kepada Allah dan Rasul.
Wa makhtalaftum fi syai' fa hukmuhu ila Allah. Bila kamu berbeza pendapat dalam satu perkara, hukumnya kembali kepada Allah. Kita kena kembalikan semua perkara kepada Allah dan Rasul. Sebab itu Imam Syafi'i, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Humaidi. Humaidi, ulama' besar, tok guru kepada Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dia ni pernah nukil satu kisah daripada Al-Imam Syafi'i. Ada seorang lelaki datang jumpa Imam Syafi'i, tanya satu soalan. Dia tanya satu soalan, dia kata, "Ya Aba Abdullah, aku nak tanya satu soalan. Apa hukum sekian-sekian?" Maka Imam Syafi'i kata, "Laqad qadallahu wa rasuluhu kada wa kada." Allah telah memberikan keputusan dalam masalah ini sekian dan sekian. Allah dan Rasul dah bagi hukum dah masalah ni. Laki ni tanya pula, "Famadha tara ant?" Pandangan kau macam mana? Imam Syafi'i marah dah. Imam Syafi'i kata, "Atarani fi kanisah awatarani fi bay'ah fi bi'ah?" Engkau tanya aku apa pandangan aku? Kau ingat aku ni kat gereja ke? Kau ingat aku ni dekat tempat sembahan orang Yahudi ke? Bila Allah dan Rasul dah beri keputusan, kau tanya lagi masalah apa pandangan aku? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi seorang mukmin lelaki ataupun perempuan apabila Allah dan Rasul telah memberikan keputusan dia ada pilihan yang lain. Tak patut. Hai, ingat aku duduk dalam gereja, maksud dia perangai padri kan, dan perangai pendeta Yahudi kan dia orang suka ubah. Bila Tuhan kata macam ni, dia orang kata, "Tak apalah, kita tak sesuai buat macam ni kot. Kita kena buat macam lain sikit. Kerana yang tu Arab punya, yang ni Melayu punya." Sejak bila pula Nabi ada Melayu sendiri? Melayu ada Nabi sendiri? Kan? Nabi bagi sunnah dalam masalah tu, dia kata yang tu Arab. Yang kita ni Melayu, kita kena buat cara Melayu lah. Maka kita bukan ahli sunnah wal jamaah lah. Kita bukan ahli sunnah wal jamaah, kita ahli Nusantara. Maka sebab tu kita kena check balik benda ni. Dan ahlu sunnah ini sifat dia i'tidal, sifat dia wasatiyah, seimbang. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan orang dengan mudah. Walaupun dikatakan sebahagian sahabat saya dikatakan mereka suka mengkafirkan orang, mereka tak pernah kafirkan orang. Tuan-tuan, kita kena beza dua benda, mengkafirkan amalan dengan mengkafirkan orang. Kita boleh kafirkan amalan, tapi orang yang buat tu belum tentu kafir. Kena beza dua benda ni. Orang tanya kat saya, "Ustaz, apa hukum sujud depan berhala?" Kita kata perbuatan tu kafir, tapi orang yang sujud depan berhala tu belum tentu kafir. Macam mana pula Ustaz? Kerana nak mengkafirkan individu, mula-mula kena tegakkan hujah dulu. Panggil dia dulu. Han tahu tak sujud depan berhala ni boleh jadi gugur iman? Tak tahu. Oh, jahil. Kita kena bagi ilmu kat dia dulu. Maka kalau dia jahil, kita tak boleh kafirkan dia. Kerana bila kita belajar akidah ahli sunnah, apa perkara yang menghalang kita mengkafirkan orang? Pertama sekali jahil. Oh, dia tak jahil Ustaz? Saya tahu Ustaz. Habis tu pasal apa pergi sujud? Saya lupa Ustaz. Lupa pun tak boleh nak kafirkan dia. Saya lupa nak macam mana? Yang ketiga, tak boleh nak kafirkan orang bila dia silap. Dia silap. Saya tersilap lah Ustaz. Patut saya tak solat kat situ. Saya solat sebenarnya, bukan saya sujud depan berhala tu. Saya solat. Tapi saya silap pilih. Okey, silap. Tak boleh kata kafir lah. Yang keempat,
bila mana dia dipaksa. Dia dipaksa. Pasal apa hang sujud depan berhala? Dia nak paksa saya Ustaz, kalau tak saya kena bunuh. Tapi dalam keadaan saya sujud tu saya beriman sungguh. Tapi nak buat macam mana, saya dipaksa, saya takut kena bunuh. Tak boleh kafirkan dia. Dan yang kelima, takwil. Dia takwil, maksudnya dia ada alasan lain. Pasal apa hang solat depan kubur ni? Dia ada takwilan dia. Yang mana takwilan itu mungkin salah, tapi dia ada takwilan. Dia bukan sembah kubur tu. Dia pusing kau mana, tak boleh kafirkan dia. Cuma kena bagi tahulah amalan buatan sujud depan kubur ni salah. Maka ini mawani'ut takfir. Perkara yang menghalang kita daripada mengkafirkan orang. Tapi perbuatan tu, kalau orang tanya kita, perbuatan tu, kita kena katalah perbuatan sujud depan berhala, kafir Tapi nak kafirkan orang, mesti bebas daripada 5 benda ni. Salah satu ada, tak boleh kafirkan dia. Ni ahli sunnah. Tapi heran tuan-tuan, kita dituduh selalu mengkafirkan orang. Siapa yang tuduh? Yang selalu mengkafirkan kita. Betul tak? Ke tuan-tuan tak setuju? Tak setuju tak apa, boleh angkat tangan lagi. Dan ahlu sunnah wal jamaah, mereka seimbang dari sudut penerimaan dalil. Mereka menggunakan akal di mana akal berfungsi, dan mereka tidak menggunakan akal di mana dalam perkara-perkara yang akal tak boleh masuk. Dalam perkara gaib mereka terima, mereka tak jadi Mu'tazilah. Bab azab kubur mereka tak bincang banyak, selagi mana dalilnya sahih mereka terima. Sifat-sifat Allah mereka tak bincang banyak, mereka terima dan beriman. Mereka tak guna akal lebih daripada had. Ini ahli sunnah, seimbang dalam beragama. Mereka tidak lebih-lebih menggunakan akal. Mereka guna akal sekadarnya. Selain daripada itu, mereka mengagungkan dalil. Dan mereka tidak mendakwa kemaksuman melainkan hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mereka tidak ta'assub kepada mana-mana orang selain hanyalah kepada Nabi. Sebab itu Imam Malik jelas dia kata, kullu syakhsin yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibi hadzal qabr. Semua orang perkataannya boleh diambil dan ditolak melainkan orang yang berada dalam kubur ni diisyaratkan kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ahli sunnah. Mereka berlapang dada dalam masalah-masalah ijtihad. Dan sifat ahli sunnah juga, mereka benci kepada bid'ah. Walaupun bid'ah tu kecil. Kerana mereka berpegang dengan sunnah. Bila bertembung dalam amalan mereka, kalau mereka buat bid'ah yang kecil ni, mereka akan tinggal amalan sunnah ni. Mereka akan tinggalkan bid'ah tu, walaupun bid'ah tu kecil. Amalkan sunnah itu walaupun sunnah itu kecil. Kerana ahlu sunnah sangat-sangat menghargai sunnah. Mereka tak bagi alasan. Alhamdulillah, saya tak tahu di Kelantan, kan? Tapi di Pening, satu usaha yang baik, menghidupkan kembali sunnah yang telah mati. Apa dia? Azan subuh 2 kali. Sebelum subuh sekali, waktu subuh sekali. Dulu masa kita bagi tahu benda ni sunnah, ada seorang ustaz dia kata, kalau kita azan 2 kali satgi, orang jadi keliru. Takut subuh dah masuk. Tuan-tuan, kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada TV, kita ada radio, dan dia yang cakap tu pun selalu masuk radio. Gunalah radio ajar orang. Belum apa-apa dah give up. Macam mana? Satgi kalau kita azan 2 kali, lepas azan pertama orang terus solat. Ajarlah. GST yang pening pun orang boleh faham. Kan dulu pening juga kita kan pasal GST. Keluar dalam TV, keluar dalam radio, ajar orang tentang GST. Lama-lama orang yang paling tak faham, dia boleh kira GST sehari berapa dia kena. Dia jadi pakar dah sekarang ni kan. Gunalah ruang yang ada. Jadi saya sokong Mufti Pulau Pinang, hidupkan balik sunnah. Benda nampak kecil tuan-tuan, benda nampak kecil, tapi
kita ahli sunnah, walaupun kecil, kita rasa sangat-sangat menghargainya. Bila lagi kita nak hidupkan sunnah ni? Kita hidupkan lama. Mentara ada kuasa ni, buatlah. Guru saya selalu pesan, Syekh Abdul Malik Sa'di, dia selalu pesan, dia kata, bila pegang jawatan ni, kita kena ingat satu ya. Lepas kita lepaskan jawatan tu, jangan fikir, alangkah baiknya kalau aku buat benda ni. Kena fikir yang tu. Masa tengah ada kuasa, tengah ada jawatan, kena fikir selalu dalam kepala, supaya nanti bila aku lepaskan jawatan ni, jangan duk fikir, jangan menyesal, alangkah baiknya kalau aku buat benda tu dulu. Kita selalu takut dengan orang. Tuan-tuan, orang yang tak ada ilmu, yang jahil ni, dia sentiasa akan bercakap. Tapi sejak bila pula orang jahil menjadi penentu untuk orang yang ada ilmu? Orang yang ada ilmu lah kena lead orang jahil. Yang ni orang berilmu nak cakap, takut lagi orang cakap apa kat saya. Nabi pun orang cakap macam-macam, petah lagi kita. Tapi percaya tuan-tuan, percayalah kat saya, Imam Bukhari hidup dalam buangan. Masa dia hidup, dia kena fitnah macam-macam. Lepas dia mati, orang angkat dia. Hamka, masa dia hidup, orang kutuk dia macam-macam. Tapi hari ni, cuba cari mana universiti kat Nusantara yang tak berbicara tentang pemikiran Hamka dan sumbangan dari dia dalam dakwah. Cuba cari orang yang memusuhi Hamka zaman tu. Ada tak dibincang dan diwacanakan pemikirannya? Sejarah akan memilih yang terbaik untuk diletakkan dan ditulis dengan tinta emas. Jadi saya berhenti dulu. Saya buka pada soalan ataupun komentar ataupun kritikan kalau ada, insya-Allah. Nak dengar agak pada orang Kelantan kan. Saya tak tahu perkataan gong sifat cai tu apa maksud dia. Perkataan tu sendiri, literal meaning dia saya tak tahu apa dia. Tapi kalau kita nak ucap kat dia, selamat tahun baru, yang tu tak ada masalah kerana tidak mengiktiraf kekufuran dia lah. Kalau sekadar selamat tahun baru, ya, tak menjadi masalah. Cuma kena tengok perkataan tu apa maksud. Kalau ada unsur iktiraf, syirik, tak boleh lah. Kena tanyalah kalau ada Cina kat sini. Ada Cina Muslim ni kan. Dia tahulah mungkin Gong Hifacai tu apa maksud dia. Kerana saya tak ada darah Cina, saya ada keturunan mamak kan. Ya. Sahabat semua hudud. Kemudian ada satu kisah Rasulullah ketika berlaku peperangan, sahabat mati. Lepas tu sahabat lain ucap tahniah, Rasulullah kata dia sedibahkan dalam neraka kerana selendangnya daripada yang dicuri di Taiwan. Apa status modul sahabat? Baik. Udul sahabat yang ahli sunnah kata adil tu adalah sahabat yang hidup selepas daripada Nabi wafat dan yang menjadi perawi-perawi hadis. Tapi kita kena ingat, bila sebut sahabat ni udul, bukan maksud sahabat ni tak buat dosa besar. Ada tak sahabat yang buat dosa besar? Ada sahabat yang minum arak. Ada sahabat yang dihukum kerana hukuman qazaf, ada. Ada sahabat yang berzina pun. Maksud udul ni bukan maksud maksum tak. Maksud udul dalam ilmu hadis maksud dia tak bohong. Dia ada buat dosa besar, lepas tu dia taubat, dan bila menyampaikan bab agama dia tak bohong. Dia amanah dalam menukilkan agama. Tapi yang dibagi tahu tu, yang dia kata masuk dalam neraka tu, dia bukan perawi hadis sebab dia meninggal sebelum daripada Rasulullah wafat. Dia bukan perawi hadis lah. Okey, gitu. Mengatakan bahawa kita tak boleh berhujah dengan konsep apa yang Nabi tak buat,
ibadah itu tidak diterima. Cakap apa yang Nabi tak larang, maksudnya ibadah itu haram. Apa komentar? Terima kasih. Bagus soalan ya. Ibadat yang Nabi tak larang patutnya harus, bukannya dilarang. Tanya kat ustaz. Ustaz tu, boleh tak kalau saya nak azan sebelum solat hari raya? Tuan-tuan solat raya azan? Kalau tuan-tuan kata azan, saya kena tanya mazhab mana ni kan? Cuba cari mana Nabi larang azan sebelum solat raya. Sebelum tarawih ada azan? Tak ada azan. Ada tak larangan? Tak ada. Pasal apa mazhab Syafi'i tak bagi? Kerana Nabi tak buat. Maka apa saja ibadat yang ada kaifiat khusus, dia ada bentuk khusus, waktu tertentu, bentuk tertentu, maka kalau Nabi tak buat zaman dia dan keperluan nak buat ada, tapi Nabi tak buat dan tak ada halangan pun untuk Nabi buat, maka sunnahnya tak buat. Contoh saya bagi contoh. Ini benda disebut oleh Ibn Hajar Haytami dalam Fatwa Hadisiyah. Dia kata setiap ibadat yang keperluan zaman Nabi ada untuk dilakukan ibadat tu, tapi Nabi tak buat. Dan Nabi tak buat tu bukan sebab ada halangan. Tak ada halangan pun, tapi Nabi tak buat, maka sunnahnya tak buat. Itu yang ulama kata tidak sunnah, bid'ah kalau azan sebelum solat hari raya. Kerana keperluan untuk azan ada, nak panggil orang. Tapi Nabi tak buat. Dan Nabi tak buat tu bukan sebab ada halangan. Tak ada halangan apa pun, kalau Nabi nak buat, boleh je buat. Beza kalau ibadat tu Nabi tak buat sebab tak ada keperluan. Contohnya macam kumpul Quran. Zaman Nabi tak ada keperluan, kerana orang hafal Quran ramai. Dalam satu mushaf, Quran ditulis tapi tak dikumpul dalam satu mushaf lagi. Dan juga ada halangan untuk Nabi buat sebab Quran masih turun. Quran masih turun. Sekali kalau Nabi kumpul satu mushaf, turun lagi, dah nak kena tambah surah tu pula. Sedangkan surah tu dah dikumpul, lepas surah tu surah lain. Dah nak kena padam balik. Maka ada halangan, maka Nabi tak buat. Maka kita tak kata benda tu bid'ah. Nah? Okey. Saya bagi contoh yang lain. Mulla Ali Qari. Ulama besar lah Mulla Ali Al-Qari ni, dalam kitab dia Mirqatul Mafatih. Dia komen tentang selawat selepas azan. Lepas azan, ada sebahagian negara yang muazzin dia selawat kuat. Betul-betul lepas azan, dia berhenti kejap, lepas tu dia selawat pakai mikrofon juga. Dia kata, selawat tu sunnah, tapi kaifiat tu bid'ah. Kerana memang Nabi suruh selawat, tapi bukan selawat dilaungkan suara. Selawat slow-slow, sendiri-sendiri sudah. Itu zaman Nabi. Itu Mulla Ali Qari lah, bukan saya. Tak puas hati, call dia. Debat Dr. Mazhar dengan Zamihan. Jangan cakap itu. Debat Dr. Mazhar dan Dr. Zamihan, mohon pandangan. Katanya dia dah habis PhD, kita kena bagilah. Kita kena bagi kredit juga. Susah tuan-tuan buat PhD kan. Nampak gaya macam tak jadi kan. Saya tak layak komen lah, sebab saya pun baru lepas debat. Dan sebenarnya Dr. Zamihan ni dia banyak kali dah cabar Dr. Ansari untuk berdebat. Selama ni Dr. Ansari tak mau layan lah, tapi kali ni nampak dia serius nak berdebat, nak berdiskusi, nak berdialog. Cuma kita bagi tarikh 10 hari bulan lah untuk diadakan. Sebab sebelum tu Dr. Zamihan dia pernah keluarkan kenyataan dia rasmi sebagai Presiden Aswaja Malaysia. Dia kata, saya bersedia 24 jam untuk berdebat atas apa-apa saja tajuk, atas apa-apa, di mana-mana saja lokasi, siapa pun penganjur, dia tak kisah. Jadi kita ambil inisiatif tu untuk kita anjurkan lah.
Dan kita bagilah 10 hari bulan Februari ni sebab dia kata saya bersedia 24 jam. Sebab kita faham kalau 24 jam ni, kalau kedai mamak 24 jam, kita datang 3 pagi pun dia buka. Sebab ada sebahagian yang cuba tafsir, dia kata maksud saya bersedia 24 jam tu, maksudnya saya bersedia dalam masa 24 jam daripada saya tulis statement ni. Dari 24 jam tu dah habis. Kita tak faham macam tu. Sebab dia kata, dia tak kata saya bersedia dalam 24 jam. Dia kata saya bersedia 24 jam. Macam kedai buka 24 jam. Saya tak tahulah kalau 10 hari bulan tu tak termasuk dalam 24 jam. Saya rasa masuk kan. Jadi kita doa lah, mudah-mudahan jadilah. Mudah-mudahan jadi. Mereka penganjur masih lagi cari tarikh lah. Berdebat, bukan berdebat, maksudnya berbincang dengan dia tentang tarikh. Kita doa supaya jadilah 10 hari bulan ni. Dan siapa pun moderator tak kisah. Sebab saya dulu masa saya diskusi dengan Ustaz Engku, tempat tu dipilih oleh Ustaz Engku, moderator dipilih oleh masjid, yang mana masjid tu Ustaz Engku mengajar kuliah bulanan. Format pun ditentukan oleh dia. Saya tak kisah, kerana kita bukan nak menang pun, kita nak belajar daripada dia. Kalau betul pandangan kita salah, kita nak belajar, kita nak perbetulkan mana silap kita. Debat ni bukan nak menang, debat ni nak cari di mana kebenaran. Kalau kebenaran tu muncul di atas lidah orang yang sedang berdebat dengan kita, apa salah kita terima? Tak ada masalah. Itu ahli sunnah, kan? Tapi kalau debat nak menang tu, maksudnya salah agaklah niat tu, kan? Tambah pula nak letak jawatan pula, yang tu judi. Siapa kalah letak jawatan tu judi. Saya bila baca statement tu, saya kata macam, ini judi ni. Ahli sunnah tak halalkan benda ni. Satu. Yang keduanya, siapa nak tentukan menang kalah ni? Kan? Kadang-kadang orang pergi debat, dia merapu. Penyokong tak kata, hebat sungguh hujah ni. Kan? Penyokong yang tak ansuk, memang macam tu lah. Bagi alasan, bagi dalil yang fakta yang orang tak faham pun, masih lagi hebat. Jadi macam mana nak tentukan menang kalah? Kan? Tapi ada sebahagian yang kata debat ni tak ada faedah. Bagi saya debat ni ada faedah. Tak ada faedah ustaz, orang tambah gaduh. Yang gaduh ni geng-geng tak ansuk gaduh. Kalau tak debat pun orang gaduh. Yang kita nak attract, yang kita nak selesaikan ni orang yang atas pagar, yang penin ni. So bila kita letak satu tempat, dialog yang harmoni, orang yang bijak dia akan menilai. Dulu orang duk kata saya suka membid'ahkan orang. Ustaz-ustaz muda-muda ni suka membid'ahkan orang. So bila diskusi tu berlaku, saya keluar fatwa mazhab Syafi'i yang kata bid'ah. Benda ni bid'ah, benda ni bid'ah. Jadi kita kurangkanlah, kita dapatlah kurangkan sedikit orang duk kata kita ni suka bid'ah ramai orang, sebab kita kata bukan kita bid'ah kan, kita cuma menakalkan pandangan mazhab Syafi'i. So mazhab Syafi'i lah yang suka bid'ah kan. Kita cuma ikut je. So orang tak boleh lah kata kita suka bid'ah kan, sebab semua apa yang saya nukilkan pada malam tu adalah daripada mazhab Syafi'i. So kau nak kata perbuatan suka membid'ahkan boleh jadi terorisme, saya susah hati. Sebab saya nukil mazhab Syafi'i. Sekali mazhab Syafi'i pun diharamkan atas nama boleh membawa kepada keganasan kerana membid'ahkan. Sangat-sangat bahaya statement ni. Okey? Boleh tuan-tuan? Dah baca dah tadi? Ya. Satu soalan mohon pencerahan daripada Ustaz. Kisah Rasulullah yang berhijrah ke Madinah yang kononnya disambut dengan qasidah tolak al-Qur'an. Baik, Ibn Hajar menyebut benda ni dalam kitab dia Fathul Bari. Ada dua riwayat di sana yang mengatakan bila qasidah Tala'al Badru Alaina ni dilaungkan. Kerana dalam qasidah tu disebut min thaniyatil wada'. Tala'al Badru Alaina. Lepas tu disebut min thaniyatil wada'. Min thaniyatil wada'. Thaniyatul wada' adalah lorong yang mana biasanya orang Madinah bila nak keluar daripada Madinah, mereka akan widak di situ. Mereka akan hantar orang yang nak bermusafir sampai situ. Dia macam pintu gerbang lah. Nak masuk Madinah, nak keluar Madinah kot tu.
Tapi Saniyatul Wada' ni ke arah Syam. Dia belah utara. Sedangkan Mekah belah selatan. Kalau Nabi sampai daripada Mekah ke Madinah, dia tak ikut Saniyatul Wada'. Dia ikut bawah, dia ikut selatan. Saniyatul Wada' adalah belah utara. Maka sebab itu Ibn Hajar mengatakan, kemungkinan kasidah ini dilaungkan ketika balik daripada Perang Tabuk. Maka di sana ada dua riwayat. Dan dari sudut kekuatan, sebenarnya kasidah yang kata, pendapat yang kata Nabi balik daripada Perang Tabuk tu lebih kuat. Bukan waktu Nabi sampai ke Madinah. Kerana di sana disebut Saniyatul Wada'. Tapi ulama yang masih mempertahankan kasidah ini, dilaungkan ketika mana Nabi sampai ke Madinah, mereka mengatakan memanglah Nabi sampai daripada selatan. Tapi kita kena tahu, jalan nak masuk Madinah memang kot tu je, Nabi kena pusing kot atas. Jadi benda ni benda perbezaan pandangan di kalangan ulama sirah. Dan kedua-duanya ahli sunnah. Kisah itu okey. Kasidah itu memang dilaungkan, diterima oleh ulama sirah. Tetapi mereka berbeza. Waktu bila dia dilaungkan? Adakah waktu hijrah ataupun waktu Tabuk? Jadi kalau ikut kekuatan, sebenarnya kekuatan hujah yang belah Tabuk tu okey, lebih kuat dan lebih logik. Dan dua-dua pandangan ahli sunnah. Kita ni kadang siapa yang beza dengan kita bukan ahli sunnah. Tak, dua-dua ahli sunnah. Dada ahli sunnah ini besar. Jangan kita keluarkan orang daripada daerah ahli sunnah seolah-olah macam kunci ahli sunnah kita punya. Okey? Jadi saya minta maaf ambil masa yang lama. Dan saya minta maaf kalau saya ada terkesah bahasa tersilap kata. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.